my boys won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짠짠짠 띠자 팡팡팡. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 2A akan meneruskan pembentangan yang bertajuk Gaya Berfikir. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, termasuk saya, Nuri Izayu binti Musa bersama rakan-rakan saya yang lain, Karissa Glow anak Ramli, Kamal Hidayat bin Zainal Abidin serta Hafizah binti Hasdi. Kumpulan kami bersepakat untuk memilih soalan peperiksaan yang lepas iaitu pada tahun 2001, soalan 1. Soalan tersebut berbunyi, profesion perguruan semakin menarik minat golongan lepasan sekolah. Taraf profesionalisme di kalangan guru juga semakin merosot. Jika keadaan ini berterusan, masalah kekurangan guru di sekolah akan menjadi lebih merunsingkan. Dengan menggunakan gaya berfikir kreatif, analitikal dan projektif, cadangkan langkah-langkah yang berkesan. Soalan ini terbahagi kepada 2 pecahan iaitu yang pertama, supaya profesion perguruan akan menarik minat golongan lepasan sekolah, dan yang kedua, supaya taraf profesionalisme di kalangan guru juga dapat dipertingkatkan. Sebelum menelusuri dengan lebih mendalam soalan yang diketengahkan, kita perlu mengetahui maksud gaya berfikir. Gaya berfikir ini sebenarnya terletak pada individu itu sendiri. Setiap individu mempunyai cara serta gaya pemikiran yang berbeza. Hal ini penting untuk mereka dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, sekaligus mereka dapat membuat keputusan dengan lebih bijak serta lebih pintar. Gaya berfikir ini terdapat 18 jenis, iaitu kreatif, histeris, logical, reaktif, intuitif, konstruktif, projektif, objektif, hipotetikal, sistematik, nilai, negatif, emotif, analytical, kritikal, proaktif, pragmatik dan yang terakhir, positif. Namun, mengikut soalan yang diketengahkan, ia hanya mementingkan kepada 3 gaya sahaja, iaitu analytical, kreatif serta projektif. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih saudari Nuri. Saya Hafizah akan menyambung perbentangan. Baiklah, seperti yang diceritakan oleh rakan pembentang saya sebentar tadi, gaya berfikir ini terbahagi kepada 18. Namun begitu, perbincangan yang lebih mendalam akan kita rungkaikan kepada 3 gaya berfikir itu, gaya berfikir kreatif, analitikal dan projektif. Apakah itu gaya pemikiran kreatif? Definisi bagi gaya pemikiran kreatif ialah keupayaan seseorang untuk menghasilkan dan mencetuskan idea yang baru. Penghasilan idea yang diilhamkan haruslah datang daripada diri sendiri atau daripada gabungan idea yang sedia ada. Lazimnya, gaya ini memfokuskan penyelesaian masalah maupun pembaharuan daripada idea serta masalah yang dilontarkan. Jadi, apabila kita menggunakan pemikiran kreatif ini, seseorang individu itu iaitu guru, yakni pelajar dapat menghasilkan beberapa kriteria tertentu yang terbahagi kepada 6. Mereka akan cenderung untuk mempunyai persepsi iaitu tanggapan secara langsung terhadap sesuatu peristiwa. Yang kedua, idea dirungkaikan menerusi peristiwa konkret. Malah, idea yang disampaikan adalah tersusun dan jelas. Gaya ini juga menjadikan seseorang fokus terhadap penyelesaian masalah yang mana merungkaikan permasalahan melalui proses, perbuatan dan cara yang dihasilkan. Peleraian konflik juga dapat diselesaikan. Akhir sekali, gaya berfikir kreatif ini menghasilkan seseorang yang mempunyai kreativiti dan kecipta iaitu penciptaan sesuatu idea baru yang mungkin belum pernah dicetuskan. Kita beralih kepada definisi gaya berfikir analitikal. Gaya ini merupakan gaya yang menekankan kemahiran menganalisis beberapa perkara seperti kenyataan, pemikiran, tulisan, laporan dan sebab-sebab kejadian. Menurut Dr. Siddiq Baba 2006, gaya berfikir ini mampu meyakinkan seseorang dengan fakta dan data serta hujah yang menggambarkan sesuatu itu benar atau seolah-olah benar. Tujuan gaya berfikir analitikal ini lazimnya dibuat untuk membuat huraian terperinci tentang sesuatu idea, mencari persamaan dan perbezaan, mencari punca masalah, menyusun maklumat, mencari pertalian, membuat pelbagai tafsiran dan akhir sekali mencari kaitan sebab dan akibat. Gaya berfikir terakhir yang saya akan rungkaikan ialah gaya pemikiran projektif. Gaya berfikir ini sebenarnya digunakan untuk
meramal dan menjangkakan sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Pengguna akan berfikir lebih jauh dan mempunyai wawasan yang tersendiri. Dengan ini, mereka akan mampu untuk membuat andaian yang tepat dan berkesan. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Hafizah. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan saya untuk melihat secara lebih terperinci mengenai aplikasi gaya berfikir dan langkah-langkah penyelesaiannya. Kumpulan kami telah menjawab soalan 1 Roman, iaitu supaya profesyen perguruan ini akan lebih menarik minat golongan lepasan sekolah. Dari segi aplikasi gaya berfikir kreatif, pada kebiasaannya, golongan lepasan sekolah ini kurang meminati bidang profesyen perguruan kerana tanggapan terhadap bidang ini adalah sama sepanjang tahun. Masalah kekurangan guru ini dapat dibendung dengan pengambilan langkah-langkah kreatif dengan penciptaan idea-idea yang baharu, konsep baharu serta persepsi baharu. Sebagai contohnya, aplikasi gaya berfikir kreatif yang boleh diterapkan adalah kenaikan pangkat dalam jangka masa yang lebih singkat dan juga jaminan penempatan khusus untuk graduan yang mengambil bidang pendidikan sahaja. Secara tidak langsung, melalui idea-idea baru ini maupun aplikasi idea kreatif ini dapat menarik minat golongan lepasan sekolah untuk memasuki bidang profesyen perguruan ini. Seterusnya kita akan beralih kepada langkah-langkah gaya kreatif. Seperti yang telah kita ketahui, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan sistem kenaikan pangkat terutamanya kepada golongan guru yang dinaikkan pangkat dari grade digit 41 sehingga grade digit 54 dalam tempoh 25 tahun. Oleh itu, idea baru untuk menggalakkan profesyen perguruan ini dapat menarik minat dalam kalangan golongan lepasan sekolah ialah dengan penawaran kenaikan pangkat dalam jangka masa yang lebih singkat, iaitu selama 5 tahun. Hal ini demikian kerana golongan lepasan sekolah ini merupakan generasi muda yang mampu berfikiran lebih kreatif dan mampu mencipta pembelajaran alaf baru seperti abad ke-21, serta mereka juga mahir dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Selain itu, jaminan penempatan khusus diberikan kepada golongan lepasan sekolah yang berminat untuk mencuburi dalam bidang perguruan harus diterapkan. Seperti yang telah kita ketahui pada masa sekarang, profesyen perguruan telah menjadi pasaran terbuka ataupun open market di mana sesiapa sahaja graduan yang bukan daripada bidang pendidikan mampu menjadi seorang guru. Hal ini akan menimbulkan persaingan antara satu sama lain. Oleh yang demikian, dengan menjana idea baru iaitu dengan memberi jaminan penempatan tertumpu khusus kepada golongan lepasan sekolah yang berminat untuk mencuburi dalam bidang perguruan harus diterapkan dan harus diambil langkahnya untuk memastikan mereka tertarik untuk mencuburi bidang dalam profesyen perguruan. Seterusnya kita akan beralih kepada gaya berfikir analitikal. Golongan lepasan sekolah ini kurang didedahkan dengan profesyen perguruan. Melalui pemikiran gaya berfikir analitikal ini, mereka harus diberi peluang untuk menganalisis bidang ini dengan lebih mendalam, iaitu mereka perlu melalui proses pemecahan masalah yang besar kepada masalah yang lebih kecil bagi masuk penyelesaian masalah tersebut dengan membuat huraian secara terperinci mengenai bidang ini atau dengan membuat pelbagai tafsiran mengenai bidang profesyen perguruan. Sebagai contoh aplikasi yang boleh diadakan adalah dengan mengadakan program siri jelajah khusus untuk lepasan sekolah, dan ini untuk memastikan mereka supaya dapat mengetahui kelebihan profesyen perguruan ini melalui data-data dan hujah-hujah yang benar. Di samping itu, langkah-langkah untuk menarik minat golongan lepasan sekolah dalam bidang profesyen perguruan ini dari segi gaya analitika adalah dengan menjalankan program siri jelajah pendidikan khusus terutamanya kepada golongan lepasan sekolah ini.
Hal ini demikian kerana bukan sahaja kita hanya mampu memberi ceramah kepada mereka tentang kelebihan dan faedah profesyen perguruan ini, malah kita mampu memberi mereka panduan dan bimbingan cara-cara untuk memasuki bidang profesyen perguruan ini dengan lebih mudah dengan menyalurkan risalah, brosur ataupun majalah supaya mereka dapat mengikuti langkah-langkah itu dengan lebih mudah pada masa hadapan sekiranya mereka berminat untuk menceburi bidang pendidikan ini. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Baiklah, saya teruskan dengan gaya berfikir projektif. Gaya berfikir projektif ini meminta untuk lepasan sekolah membuat satu jangkaan atau ramalan terhadap profesyen perguruan. Ramalan yang dibuat perlulah mempunyai manfaat dan faedah sekiranya mereka menjadikan profesyen perguruan sebagai pilihan yang utama. Hal ini sangat penting bagi mengelakkan sebarang kesilapan dalam membuat keputusan. Keputusan yang dibuat oleh lepasan sekolah seharusnya tepat. Hal ini bermakna lepasan sekolah perlu berfikiran jauh serta mempunyai wawasan yang sangat tinggi agar dapat menetapkan masa depan mereka yang sebenar. Lepasan sekolah perlu berfikir, sekiranya mereka menjadi seorang guru, mereka bakal mendapat faedah yang akan disediakan oleh pihak kerajaan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Langkah-langkah yang telah disediakan oleh KPM ialah allowance khas yang diberikan oleh guru, pinjaman perumahan serta cuti tahunan. Ini merupakan langkah yang sangat terbaik untuk dapat menarik minat lepasan sekolah untuk menjadikan profesyen perguruan sebagai pilihan mereka. Ini juga sering diperkatakan oleh ibu bapa pelajar, sekiranya menjadi seorang guru, mereka akan mendapat manfaat ini. Langkah-langkah yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM sememangnya dapat menarik minat golongan lepasan sekolah untuk menjadikan profesyen perguruan sebagai pilihan utama mereka. Oleh sebab itu, golongan lepasan sekolah perlu menetapkan masa depan mereka dengan menggunakan gaya berfikir projektif. Allowance khas yang disediakan oleh pihak KPM sememangnya setara dengan pangkat seorang guru. Contoh yang boleh diambil ialah guru penolong kanan pentadbiran, guru penolong kanan hal ehwal murid dan guru penolong kanan co-curriculum akan memperoleh sebanyak RM120 sebulan sebagai allowance tanggungjawab. Seterusnya ialah pinjaman perumahan. Pinjaman ini ditetapkan pada kadar 25% dan seterusnya cuti tahunan sebanyak 30 hari. Golongan lepasan sekolah yang berfikiran projektif akan melihat manfaat yang bakal mereka peroleh sekiranya mereka menjadikan profesyen perguruan sebagai pilihan mereka. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Baik, seterusnya saya akan teruskan ke langkah untuk meningkatkan taraf profesionalisme dalam kalangan guru. Gaya pemikiran pertama yang digunakan ialah gaya pemikiran kreatif. Untuk aplikasi gaya pemikiran ini, para guru seharusnya berfikir di luar kotak tentang bagaimana kaedah yang terbaik untuk dipersembahkan kepada pelajar. Guru juga harus mahir menjadi idea untuk proses PDP yang berkesan dan juga boleh menyelesaikan masalah pengajaran. Langkah yang pertama ialah guru seharusnya mahir dalam penggunaan ICT. Penggunaan ICT amat relevan pada masa kini. Guru seharusnya mengambil manfaat secara optimum untuk digunakan dalam proses pengajaran. Contohnya, guru mahir dalam menggunakan peranti seperti komputer, tablet, LCD projector dan sebagainya. Hal ini sejajar dengan pembelajaran abad ke-21 yang mana memartabatkan penggunaan ICT. Selain itu, guru juga seharusnya mempelbagaikan kaedah pengajaran di mana bertujuan untuk meningkatkan kefahaman pelajar tentang topik yang disampaikan. Contohnya, ilmu itu disampaikan melalui kaedah bercerita, lakonan, menyoal dan perbincangan dan sebagainya. Perkara ini wajar dipraktikkan memandangkan ianya bertepatan dengan salah satu elemen pedagogi. Untuk aplikasi gaya pemikiran analytical pula, guru harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah dengan fakta dan data-data hujah yang tepat dan benar. Selain itu, guru juga seharusnya mengambil satu kaedah untuk menganalisis sesuatu perkara itu bagi menyelesaikan sesuatu masalah kerana ianya mampu untuk memudahkan
penyelesaian masalah tersebut. Hal ini memandangkan langkah menganalisis dapat memudahkan urusan pencarian punca masalah. Untuk langkah pula, kami percaya bahawa guru perlu bertindak sebagai pakar rujuk untuk meningkatkan tahap profesionalisme dalam kalangan mereka. Di samping ilmu pengetahuan, guru seharusnya mempunyai kemahiran ikhtisas yang kukuh. Sebagai contoh, guru harus sentiasa berusaha untuk merancang kejayaan kepada murid serta menilai murid yang berpotensi dengan lebih jelas. Seterusnya ialah guru merancang laporan secara menyeluruh. Langkah ini dilaksanakan apabila guru-guru mempunyai kemahiran merancang yang cukup baik, khususnya untuk menyelesaikan masalah secara analisis. Hal ini dapat ditunjukkan melalui perancangan memilih isi pengajaran, kaedah pengajaran serta bahan pengajaran yang mampu untuk mengatasi masalah dalam kalangan pelajar susah atau untuk fokus semasa dalam kelas. Semua perancangan ini boleh dikatakan mampu untuk membantu meningkatkan profesionalisme guru serta menyokong laporan secara penuh. Gaya pemikiran yang terakhir ialah projektif. Aplikasi terhadap gaya pemikiran projektif ini ialah melalui guru dapat meramal kemungkinan yang bakal dialami oleh pelajar mereka. Ianya penting bagi mengenal pasti sejauh manakah kebolehan yang ada pada setiap pelajar yang harus dibimbing. Selain itu, guru juga harus peka dengan sesuatu perkara yang berlaku di sekeliling mereka, khususnya apa yang berlaku di dalam bilik darjah. Hal-hal sebegini boleh dianggap sesuatu yang mampu memberi kebaikan kepada semua pelajar. Langkah yang boleh diambil pula ialah guru menyediakan soalan latih tubuh yang sesuai dan bertepatan dengan tajuk yang telah diajar. Setelah itu, guru juga perlu membuat penilaian bagi memastikan adakah tahap kefahaman pelajar itu sudah mencapai tahap memuaskan atau belum memuaskan. Dengan cara ini, guru boleh mengenal pasti dan mengesan pelajar yang lemah dan perlu dibantu. Dengan langkah-langkah yang telah saya nyatakan di sini, saya percaya tahap profesionalisme guru dalam negara ini mampu dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi jika amalan ini diamalkan secara konsisten dan menyeluruh. Kesimpulannya, gaya pemikiran kreatif, analitikal dan projektif ini haruslah diaplikasikan dalam membuat sesuatu keputusan dan menyelesaikan masalah. Sebagai contohnya, gaya pemikiran ini adalah membantu individu seperti guru untuk sedar dan peka akan kepentingan untuk berpegang kepada falsafah pendidikan kebangsaan dalam pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai tahap profesionalisme. Selain itu, permasalahan golongan remaja tentang isu kurang meminati profesi perguruan dapat diselesaikan dengan langkah yang diutarakan. Baiklah, sebagai mengakhiri pembentangan kami pada hari ini, saya lampirkan bibliografi iaitu bahan rujukan kami untuk menyelesaikan tugasan ini. Sekian, terima kasih.